Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Kredit untuk Cikgu Anas. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi dengan kami guru-guru berkata slide. Okey, slide yang cantik. Okey, terima kasih Cikgu Anas ya. Semoga semua pelajar Cikgu Anas cemerlang semuanya, anak-anak Cikgu Anas pun cemerlang semuanya, dan anak-anak saya yang menonton sekarang ini cemerlang semuanya, insya-Allah. Okey, baik. So, hari ini kita masuk dalam bab 2. Bab 2. Sejarah ketika dan 5 perlembagaan persekutuan. Okey, baik. Pertamanya, apa yang kita nak belajar dalam bab ini? Okey, pertama kita akan belajar latar belakang. Yang kedua, sejarah penggubalan. Yang ketiga, ciri utama perlembagaan. Dan yang keempat, pindaan. Okey, baik. Seterusnya, latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan. Okey, apa itu perlembagaan? Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi serta teras okey, pemerintahan sesebuah negara. Undang-undang tertinggi anak-anak. Sebelum ni dah kita cerita kan dalam sejarah dalam kedaulatan. Cerita berkaitan dengan kedaulatan. Undang-undang tertinggi anak-anak. Tertinggi. Cerita tingginya. Tinggi berapa saya tak tahu tinggi berapanya. Okey, tak dapat kalahkan Allah, insya-Allah. Undang-undang tinggi lagi adalah undang-undang Allah. Anak-anak, undang-undang tertinggi di Malaysia adalah undang perlembagaan, lebih tinggi daripada kuasa yang di-Pertuan Agong. Okey, keluhuran perlembagaan kedaulatan undang-undang dalam rukun negara. Okey, tengok asas pembentukan perlembagaan. Kita dapat lihat di tanah Melayu suatu ketika dahulu ada dua. Okey, sejarahnya. Pertama, Undang-Undang Negeri Melayu. Yang keduanya ialah Undang-Undang Inggeris. Tengok Undang-Undang Negeri Melayu. Dalam Undang-Undang Negeri Melayu, raja adalah pemerintah. Ulang lagi. Okay. Yang kedua, rakyat pula memberikan ketaat-setiaan. Raja ketua, rakyat pula bagi setia. Lalu gembiralah semua. Ada gitu. Hidup aman sentosa, harmoni, bahagia selama-lama. Faham? Sama juga dengan kita sekarang. Ikut pemerintah yang adil, kita pun gembira. Okay? Kita bagi taat setia, pemerintah pula bagi yang terbaik dalam pemerintahan. Okey, faham anak-anak? Insya-Allah. Okey, baik. Nombor 3. Undang-undang dan sistem pemerintahan ditentukan oleh raja. Itu yang berlaku dalam Undang-Undang Negeri Melayu. Okey. Undang-undang dan sistem pemerintahan ditentukan oleh raja. Contoh, undang-undang yang ada ialah Hukum Kanun Melaka. Okey, Hukum Kanun Melaka. Di mana? Melaka lah. Okey, Undang-Undang Laut Melaka. Terus, okey. Kemudian Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Johor, Undang-Undang Negeri Perak, 99 Perak. Itu dia Undang-Undang Negeri Melayu. Tengok pula Undang-Undang Inggeris. Undang-Undang Inggeris bagi contoh British. British paling lama kat sini kan, kat Tanah Melayu. Okey, British memperkenalkan Charter of Justice di negeri-negeri Selat. Nama pun Inggeris dah. Okey, jadi undang-undang ini diambil daripada undang-undang yang digubal di England. British kena England kan. Okey. Yang terusnya, baik, piagam yang terpilih pula hanyalah bersesuaian untuk negeri-negeri Selat sahaja. Dia tak ambil semua undang-undang daripada England tu. Dia ambil yang sesuai untuk negeri Selat sahaja. Negeri Selat. Apa dia negeri Selat ya? Lupa pula saya negeri Selat tu apa.
Singapura, Melaka, Penang. Tiga ni negeri yang duduk di Selat Melaka ni. Yang duduk di Selat tu lah. Dipanggil negeri Selat Special ni. Negeri ni special, negeri yang ada banyak pelabuhan, besar pelabuhan dia. Persinggahan strategik. Kita panggil dulu kan. Okey. Seterusnya ada juga di Sarawak, ada juga di Sabah. Okey, seterusnya apa ni? Bagus ni. Contoh objektif. Okey, bagus. Kemudian asas pembentukan di Sarawak dan di Sabah. Okey, di Sarawak dulu, okey, pada 56 tahun 96, okey, ada majlis negeri yang dianggotai oleh 45 orang ahli, dipengerusi oleh ketua setiausaha. Okey. Okey. Kemudian majlis tinggi dipengerusi oleh Governor dan dianggotai oleh ketua setiausaha. Okey, dan setiausaha kewangan dan peguam negara. Okey. Pada tahun 59, Perlembagaan Sarawak bagi kuasa pentadbiran negeri pada majlis tinggi dan kaunsil negeri. Ini dia lah. Okay. Kemudian di Sabah pula pun ada. Okay, Sabah pun ada. Majlis undang-undang, majlis undangan dan majlis kerja ditubuhkan pada tahun 1990. Kemudian majlis undangan memberi kuasa penuh kepada gubernur untuk menggubal undang-undang. Okay. Satu. Seterusnya, sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Ada 4 tahun yang kita dapat lihat yang telah dicatat, okay, yang mana berlakunya penggubalan undang-undang yang merupakan titik penting kepada penggubalan undang-undang yang ada sekarang. Maksudnya orang dah sedang lama dah berkaitan undang-undang ni. Dengan adanya undang-undang negeri ke negara ke kerajaan ke, semua akan dalam keadaan yang aman, seronok, bahagia. Betul, pentingnya undang-undang dah. Undang-undang penting sangat-sangat. Ada orang kata terikat dengan undang-undang. Jangan terikat, jangan terkongkong dengan undang-undang tu. Layan aja. Apa dia? Layan aja. Bila layan, seronok jadinya. Benda yang berat jadi ringan. Kan? Layan lagi. Baik, seterusnya. 1877. Okay. Mesyuarat pertama Majlis Negeri Perak dipengerusikan oleh Raja Muda Yusof. Apa mereka buat? Menggubal undang-undang negeri Perak. Menggubal undang-undang negeri Perak. Okay. Apa yang berlaku selepas itu ialah Majlis Negeri di negeri Melayu yang lain ikut buat juga undang-undang. Itulah dia ni, kita tolak kepada perlembagaan undang-undang di setiap negeri. Kita tolak. Okay. Kemudian pada tahun 1946, okay, ada 3 jenis undang-undang diperkenalkan di tanah Melayu. Banyak. Okay. Perang ni. Baik, apa dia? Undang-undang dia. Undang-undang negeri-negeri Selat. Okey. Undang-undang negeri Selat digubal oleh Majlis Undangan Negeri. Undang-undang negeri Melayu bersekutu, undang-undang negeri-negeri Melayu tak bersekutu. Itu diubah pada tahun 1946. Kemudian pada tahun 1948. Okey, 1948. Ini penting lagi. Dekat-dekat lagi. Okey. Okey. Ini adalah perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, pada tahun ni. Baik, terdiri daripada negeri-negeri Melayu, Melaka dan Pulau Pinang. Tak ada Singapura ya. Singapura tidak ada. Singapura special pada British. Disimpan dah elok-elok. Melaka dan Pulau Pinang pula balik kepada kita. Baik, apa kandungan dalam perjanjian Persekutuan 1948? Kandungannya ialah mengandungi pentadbiran, kuasa Raja Melayu, perundangan dan kewarganegaraan. Tengok, perlembagaan tak sentuh pasal undang-undang aja. Dia macam-macam pentadbiran ada, kuasa raja ada, perundangan ada, kewarganegaraan ada. Kemudian pada tahun 1957. Okey, 1957. Ini paling penting. Bab tahun inilah merdekanya tanah Melayu. 31 Ogos 1957. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu.
Baik, Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dikenali sebagai Suruhanjaya Reid telah diamanahkan untuk menggubal perlembagaan ini, diketuai oleh Lord Reid. Ini senang. Lord Reid. Okay? Perlembagaan ini disesuaikan dengan model Westminster dari Britain. Perlembagaan berkuat kuasa selepas kemerdekaan 31 Ogos 1957. Titik tarikh teramat di Malaysia. Okay? Tarikh teramat ini penting ingat ya anak-anak. Berapa puluh tahun dah kita merdeka anak-anak? Tak tahu dah tu. Tak tahu kira. Okay. Baik, seterusnya kita masuk ke topik 3. Ciri utama perlembagaan persekutuan. Okey, ada 2 ciri utama di anak-anak. Kita tengok ciri tradisional dan ada ciri modernnya. Baik, ciri tradisional kita dapat lihat dalam 4 aspek. Okey, pandai tengok apa ni. Manakala ciri moden ada 3 aspek. Okey. Baik. Touch dulu ciri tradisional. Tengok. Yang pertama berkaitan dengan kesultanan atau pemerintahan beraja. Bagaimana dalam ciri tradisional? Itu dalam perlembagaan. Tengok. Okey. Negeri Melayu diperintah berdasarkan pemerintahan beraja. Kita tahu sedia maklum negeri Melayu ada banyak raja. So, mereka diketuai oleh raja-raja. Okey. Kemudian selepas kemerdekaan, demokrasi berparlimen diperkenalkan. Yang di-Pertuan Agong. Okey. Yang di-Pertuan Agong, okey, diperuntukkan dalam perlembagaan. Kuasa pemerintahan tertinggi. Maksudnya, dalam negara kita paling tinggi dia lah. Okey, sebagai seorang pemerintah. Okey, yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong ni adalah kita anggap je lah ketua pada raja-raja yang ada pada setiap 5 tahun berubah-ubah. Okey. So, setiap raja di negeri Melayu tu, di negeri Melayu Semenanjung sana tu, okey. Apa nama kita akan ambil setiap raja tu bergila-gila selama 5 tahun menjadi yang di-Pertuan Agong atau pendeknya YDPA. Okey. Baik, raja ketua sebagai ketua negeri, kuasa eksekutif dilaksanakan melalui nasihat majlis mesyuarat negeri. Kemudian, okey, raja juga mempunyai kuasa mengampun dan menangguhkan hukuman. Kemudian melantik jawatan utama negara dan negeri. Okey, kemudian mengurniakan anugerah kepada individu terpilih. Itu raja. Keling-keling Seterusnya, agama Islam. Okey, dalam berkaitan dengan agama Islam, pada zaman British, raja tak perlu menerima nasihat kepada penasihat British berkaitan dengan hak dan kedaulatan raja. Okey, adat istiadat orang Melayu dan agama Islam. Apa je dah kalau orang putih nak mengajar tentang Islam, tak patut. So tak boleh sentuh. Selepas merdeka pula, agama Islam bagi negeri Melayu di bawah kuasa raja. Okey. Maksudnya kuasa raja ni dalam setiap negeri, dia selepas mereka ni semua ketuanya Islam negeri tersebut ada ketua. Okey. Wilayah dan negeri tidak beraja di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong macam Sarawak lah, kita kata Sarawak. Berkaitan dengan Islam, diperintah ada di ketua kita, penjamin khas kita adalah yang di-Pertuan Agong. Okey. Yang seterusnya, bahasa Melayu.